kami akan menggunakan zon masa lah. Yang ni kita akan kenalkan zon masa. Cikgu akan kenalkan zon masa kepada murid. Okay, situasinya murid yang akan bertanya kepada guru mengenai waktu yang berlainan bagi 3 negara. Okay, 3 negara ni contohnya Malaysia, New Delhi dengan Brisbane. Okay, untuk dialog pertama ni, murid dia akan nampaklah daripada situasi tu, waktu di antara 3 negara ni dia tak sama. Jadi murid dia akan persoalkan cikgu tu, mengapa keadaan itu berlaku. Okay, kemudian cikgu dia akan menjawab soalan murid tu. Waktu bagi 3 negara itu dia berbeza kerana terletak dalam zon masa yang berlainan. Okey, dekat sini nanti dalam situasi ni, cikgu dia akan kenalkan kepada murid yang adanya zon masa tu. Jadi bila dah kenalkan zon masa tu apa, jadi cikgu akan kenalkan pula macam mana, bagaimana zon masa tu boleh berbeza di setiap tempat yang berbeza. Okey, next. Okay, untuk situasi yang kedua, okay, yang ni dalam video untuk situasi yang kedua ni kami akan terangkan kaedah ataupun strategi macam mana nak bezakan zon masa di setiap tempat yang berbeza. Okay, kalau untuk yang situasi kedua ni kami akan guna kaedah garis masa. Okay, yang ni kaedah garis masa ni dia punya pengiraan dia, zon masa dia akan bermula dengan dinilai GMT SIFA. Okay, negara yang berada di sebelah barat GMT SIFA ni, dia akan mempunyai zon masa yang lagi lewat lah. Okay, untuk negara-negara yang berada di GMT belah timur atau belah kanan GMT SIFA ni, dia akan mempunyai zon masa lebih awal. Okay, dekat situasi kedua ni kami akan menerangkan kepada murid mengenai itu. Okay, melalui garis masa ni tadi. Okay, kemudian dalam situasi ni kami akan, guru dia akan tunjuk, dia akan berpandukan garis masa. Garis masa yang tertengah kita akan letak GMT SIFA. Okay, sebelah kiri negara-negara yang berada di belah barat. Okay, belah kanan negara yang belah timur. Okay, nanti untuk dialog yang pertama, murid yang pertama lah dia akan bagi tahu, dia akan berdasarkan berpandukan garis masa tadi. Dia akan tengok negara yang belah kiri, lepas tu tertengah GMT yang SIFA dengan belah kanan. Okay, beza bagi setiap satu GMT ataupun senggatan, setiap senggatan GMT tu ialah 1 jam. Jadi untuk murid yang kedua, dia akan tengok waktu Malaysia. Waktu Malaysia dia mendahului 8 jam dari waktu di Greenwich. Okay, untuk yang pelajar yang ketiga, dia akan tengok waktu di Mexico City, dia lewat 5 jam. Okay, lewat 5 jam maksudnya dia sebelah barat lah. Okay, macam tu. Kita akan terangkan situasi perbezaan zon masa di tempat-tempat yang berbeza. Okay, next untuk situasi ketiga. Okay, untuk situasi ketiga ni tadi, yang situasi kedua kita menggunakan garis masa. Okay, untuk situasi ketiga ni, perbezaan waktu ataupun zon masa tu kita akan guna kemahiran menolak. Okay, yang ni yang tadi murid tetap tahu waktu ataupun zon masa di setiap negara. Kalau untuk yang situasi ketiga ni, murid tidak tahu waktu dekat setiap negara tu, cuma dia tak tahu beza di antara setiap tempat tu. Beza waktu lah, dia lebih awal ke lebih lewat ke macam tu. Okay, untuk dialog yang pertama, okay, di Tokyo Jepun waktu dekat situasi yang ketiga tu jam 17.10. Okay, dia berada di timur Malaysia. Okay, time tu waktu Malaysia jam 16.10. Jadi perbezaan dia antara waktu Tokyo dengan di Ipoh tu, okay, untuk kita dapatkan dia kita akan guna kemahiran menolak. Jadi waktunya Tokyo tu awal 1 jam dari Ipoh sebab Tokyo tu berada di timur Malaysia. Okey, untuk dialog yang kedua. Okey, untuk dialog kedua ni murid dengan guru lah di Aceh, Indonesia ni waktunya jam 15.10. Dia berada di barat. Barat ni maksudnya nanti dia akan lagi lewat daripada Tokyo Jepun. Jadi kita akan guna operasi menolak 17.10. Jam 17.10 ni dia akan tolak jam 15.10. Jadi dia akan dapat 2 jam. Jadi waktunya dia lewat 2 jam sebab dia berada di barat. Tentu dalam situasi yang ketiga. Okay, next. Okay, untuk selepas yang kita terangkan bahan digital kami tadi itu, situasi tadi kita akan akses bagi assessment ataupun evaluate murid melalui quiz ataupun aplikasi Kahoot. Okay, guru dia akan membuat rumusan topik pembelajaran dahulu sebelum bagi quiz kepada murid. Okay, kemudian murid dia akan menjawab soalan melalui aplikasi Kahoot tadi. Soalan yang diberikan dia ada mengikut tahap lah, tahap rendah ke tahap tinggi. Okay, kemudian jawapan diberikan setelah quiz selesai. Kemudian lepas murid dah jawab, okay, guru dia akan evaluate. Dia akan bagi assessment lah. Okay, next.
Okey, teori yang mendasari, okey, dalam bahan digital kami ni kami pilih teori pembelajaran sosial. Okey, teori ini dia menekankan bahawa pembelajaran adalah hasil daripada interaksi sosial dengan orang lain dan lingkungan sosial. Okey, contohnya apabila murid berinteraksi dengan rakan murid yang lain dalam pembelajaran. Murid berkenaan akan belajar melalui pertukaran maklumat dan idea. Okey, teori pembelajaran sosial ni dia kan melalui interaksi. Dia maksudnya maklumat yang murid dapat tu melalui interaksi atau komunikasi di antara lingkungan sosial dia. Okay, next. Okay, model yang kami akan gunakan ialah Azure model. Okay, untuk analyze learners. Learners ni kalau untuk topik kami ni untuk murid tahun 6. Kemudian kami akan state standards ataupun objektif daripada DSKP. Okay, kemudian select strategi, teknologi, media, kami akan tentukan apa yang media yang kami nak gunakan, bahan media, digital apa yang kami akan gunakan, kemudian utilize teknologi kami akan gunakan. Kemudian require learner participation ni, ni akan murid yang akan involve lah dengan quiz tadi. Kemudian evaluate dan revise. Ni untuk cikgu akan evaluate lah quiz murid tadi. Okay, hasil pembelajarannya, murid yang pertama, murid yang akan dapat mengenal zon masa. Yang kedua, murid dapat menerangkan perbezaan waktu antara dua bandar yang terletak dalam zon masa yang berbeza. Yang ketiga, murid dapat menentukan masa antara dua bandar terletak dalam zon masa yang berbeza. Yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi. Okay, kesimpulannya, bahan digital digunakan bagi memberikan gambaran jelas mengenai pengenalan zon masa. Okay, yang kedua, DSKP menjadi panduan utama dalam penggunaan bahan digital bagi memastikan input yang hendak disampaikan selari dengan objektif. Yang terakhir, aktiviti yang dilakukan dan bahan digital yang digunakan fokus dalam menekankan bahawa pembelajaran adalah hasil daripada interaksi sosial dengan lingkungan, dengan orang lain dan lingkungan sosial. Okay. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 11. Okey, komen saya 10. satu je. Kumpulan 10. Okey, kumpulan 10. Okey, komen saya satu je. Okey, dekat apa storyboard tadi kan. Okey, tak silap ke situ ada dialog-dialog kan. Okey, dialog-dialog tu cadangan saya kita support juga dengan contohnya kalau ada pengibaan yang menunjukkan hasil apa perbezaan kan, perbezaan masa Ya. tadi. Okey, boleh dipaparkan dalam video tu. Okey, macam mana contohnya ada pengibaan ke kan? Ya, betul. Betul kan? Betul, ada. Betul. Okey. Okey, itu je. Okey, terima kasih kumpulan 10. Terima kasih, Doktor. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih semua. Okey, kita teruskan dengan kumpulan 11. Okey, 11. Kejap ya, saya nak share screen. Okey, boleh share to screen. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan semua rakan-rakan. Okey, kami daripada kumpulan 11. Kami memilih subjek sains tahun 2 iaitu dalam tajuk tumbuh-sarang tumbuhan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya sendiri, Adiba Nadila binti Sabarudin, Siti Liana binti Muhammad Hamidi, Nurul Atika binti Mat Kamari, Nur Nabila binti Mat Rashid, Hanan Fadila binti Ahmad Jailani dan juga Nuraini binti Jamaluddin. Di dalam pengenalan, dia akan merungkaikan tentang topik yang dipilih iaitu tentang kehidupan alam di mana terdapatnya manusia, haiwan dan tumbuhan. Manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan untuk hidup, manakala tumbuhan pula memerlukan keperluan asas yang penting seperti air, udara dan suhu yang mencukupi bagi menghasilkan tumbuh-sarang yang baik. Objektif pembelajaran dalam topik ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah. Yang kedua, murid dapat merekodkan perubahan tumbuh-sarang tumbuhan bermula daripada percambahan biji benih dengan memerhatikan biji benih sebenar. Setelah pemerhatian yang dibuat, murid dapat menyusun mengikut urutan peringkat tumbuh-sarang tumbuhan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Liana untuk meneruskan perbincangan. Baiklah, seterusnya ialah bahan dan aplikasi pembelajaran yang terdapat dalam topik ini.
Salah satunya adalah tayangan video, di mana video proses pembesaran tumbuhan ditunjukkan kepada para pelajar. Yang kedua adalah gambar atau animasi. Aplikasi pembelajaran yang kami gunakan dalam topik ini, yang pertama adalah Powtoon, di mana Powtoon digunakan sebagai media pembelajaran yang mengandungi pelbagai jenis font, animasi, grafik dan transition yang mampu menarik pelajar untuk belajar. Seterusnya adalah Canva yang merupakan platform reka bentuk grafik dalam talian untuk membuat pelbagai jenis rekaan dengan mudah dan kreatif. Aplikasi yang terakhir adalah Kahoot, iaitu aplikasi kuis secara online yang dibina untuk merangsang minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui aplikasi Kahoot ini juga, kita boleh menilai tahap kefahaman para pelajar tentang topik ini. Next. Bagi teori pembelajaran yang digunakan dalam topik ini adalah teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky, di mana pembelajaran adalah hasil daripada interaksi sosial dengan orang lain dan lingkungan sosial. Sebagai contoh, murid akan berinteraksi bersama guru dan akan melakukan aktiviti bersama murid yang lain di dalam satu kumpulan. Next. Bagi teori yang kedua adalah teori pembelajaran operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner yang menekankan bahawa pembelajaran adalah hasil daripada ganjaran atau hukuman yang diberikan oleh persekitaran luar. Sebagai contoh, murid akan diberikan ganjaran sekiranya berjaya menghasilkan pembesaran tumbuhan dengan baik dalam tempoh yang diberikan. Next. Baik, ini adalah storyboard yang kami reka. Pada situasi satu, Hafiz bertanya kepada ibunya, bagaimanakah pokok tomato terhasil ibu? Pada keesokan harinya, ibu mengajak Hafiz untuk menanam biji benih pokok tomato. Selepas biji benih ditanam, Hafiz menyiram biji benih pokok tomato tersebut. Next. Pada situasi kedua, selepas beberapa hari, biji benih pokok tomato mula mengalami percambahan. Percambahan biji benih menghasilkan anak pokok tomato kerana terdapat keperluan asas yang mencukupi kepada pokok tomato tersebut, antaranya ialah air, udara dan suhu. Next. Pada situasi ketiga, anak pokok tomato terus membesar dan mula menghasilkan bunga. Akhir sekali, pokok tomato menghasilkan buah untuk dijadikan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurul Atikah. Baik, terima kasih Liana. Seterusnya, saya Nur Atika akan menerangkan pilihan model reka bentuk pengajaran di mana di sini pengajar kami iaitu adalah AD. Seperti yang kita tahu, A merujuk kepada analisis di mana kami akan menganalisa tahap kecerdasan murid terhadap standard kandungan yang akan dipelajari, menganalisa objektif dan keperluan pelajar mempelajari tajuk. Jadi bagi tajuk kami, fokus kami adalah murid tahun 2. Jadi kami akan mengenal pasti tarikan mereka seperti tahun 2 adalah kanak-kanak. Jadi tarikan mereka adalah lebih kepada animasi, bunyi dan juga pergerakan tumbuhan. Jadi kami akan design untuk reka bentuk merangka objektif pembelajaran, kaedah penyampaian, aktiviti yang sesuai dijalankan berkenaan tajuk yang akan dipelajari. Kami antara kaedahnya adalah kami akan menayangkan video animasi Powtoon seperti yang telah diberitahu Siti Liana sebentar tadi di papan cerita, dan untuk video tersebut kami perlu membangunkan terlebih dahulu. Jadi kami akan menghasilkan video berkenaan tajuk pembesaran tumbuhan di mana video tersebut mempunyai kandungan seperti keperluan asas tumbuhan dan juga proses percambahan benih seperti yang dinyatakan oleh Liana sebentar tadi. Okay, next. Next adalah implement di mana kami akan melaksanakan kandungan pembelajaran video tentang pembesaran tumbuhan kepada pelajar. Pelajar dibagikan kepada mengikut kumpulan untuk menjalankan aktiviti. Jadi antaranya kami boleh membuat aktiviti penanam pokok supaya kami pelajar dan guru dapat memerhati sama-sama proses percambahan benih. Dan seterusnya adalah evaluate iaitu penilaian. Di sini kami akan menilai kefahaman pelajar tentang topik yang dipelajari melalui kuis ataupun Kahoot dan latihan yang disediakan. Di sini guru akan menilai kefahaman pelajar tersebut tentang topik yang dipelajari iaitu tumbuhan. Guru juga akan dapat membuat pentaksiran bilik darjah berdasarkan penilaian formatif dan juga penilaian sumatif sepanjang
proses yang dia akan jalankan pembelajaran tersebut. Okay, next. Next adalah penilaian dan juga pentaksiran. Penilaian dan juga pentaksiran lebih kurang sama dengan model yang dilaksanakan sebentar tadi, iaitu pada bahagian evaluation, di mana guru membuat rumusan tentang topik yang diajarkan. Guru menyediakan kuis melalui aplikasi Kahoot. Jadi kami menggunakan aplikasi Kahoot untuk pelajar menjawab tentang kefahaman berkenaan topik pembesaran pertumbuhan. Jadi dari situ kami akan menilai adakah pelajar dapat menerangkan keperluan asas untuk proses pembesaran tumbuhan, ataupun adakah pelajar dan juga adakah pelajar dapat menerangkan dan menyusun proses pembesaran tumbuhan mengikut turutan yang betul. Okay, next. Hasil pembelajaran, iaitu kami berharap model yang kami aplikasikan dapat mencapai objektif kami, iaitu pelajar dapat memerlihatkan air, udara dan suhu yang sesuai diperlukan untuk percambahan biji benih. Kemudian pelajar dapat merekod perubahan pembesaran yang berlaku pada tumbuhan dengan memerhati tumbuhan sebenar seperti bilangan daun, lilitan batang, saiz daun atau ketinggian pokok. Dan kemudian pelajar dapat menyusun mengikut urutan peringkat pembesaran bagi satu tumbuhan dan juga memberi penerangan yang betul. Akhir sekali, daripada pembelajaran, kami guru berharapkan pelajar dapat menguasai konsep JERI, iaitu J, jasmani, daripada aktiviti menjalankan penanaman pokok, dan juga E, emosi, apabila murid gembira mendapat ganjaran seperti buah yang terhasil daripada tumbuhan, dan juga R, rohani, daripada pengenalan proses percambahan biji benih, dapat kagum dengan kebesaran Tuhan, dan juga yang terakhir adalah I, intelek, pelajar dapat menambah pengetahuan. Dengan itu sahaja daripada kami, kumpulan 11. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 11. Apa yang saya nampak daripada pembintangan tadi, semua yang ada dekat idea ataupun usulan tadi dah mencakupi semua yang diperlukan dalam membangunkan bahan pembelajaran digital. Okey, saya tak ada soalan untuk yang ni. Okey, terima kasih kumpulan 11. Terima Okey, kasih, kita Doktor. teruskan lagi dengan kumpulan 12. Boleh mula? Okey, boleh teruskan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Wan dan juga rakan-rakan sekalian. Untuk projek kali ini kami memilih next. Kami memilih sains tahun 1 berkenaan topik deria manusia. Next. Kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Nur Solihah, Hidayatul Sakinah, Nurwani dan saya Muhammad Hafiz, Muhammad Izan dan juga Muhammad Nur Adli. Next. Untuk objektif pembelajaran, yang pertama, mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria deria. Maksud di sini deria penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan dan bau. Yang kedua, mengelaskan objek mengikut ciri yang dikenal pasti. Contohnya, jika kita merasa sesuatu, mungkin iaitu sesuatu makanan. Yang ketiga, menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. Yang keempat, menjelaskan dengan contoh penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak dapat berfungsi. Sebagai contoh, jika kita sakit deria rasa kita kurang, mungkin kita boleh menggunakan dengan deria bau. Yang kelima, menjelaskan pemerhatian tentang deria manusia melalui lakaran teknologi maklumat, komunikasi, penulisan atau lisan. Okey, next. Untuk penyataan masalah, yang nombor 1, pembelajaran secara tradisional tidak menimbulkan minat murid untuk melibatkan diri dalam sesi pembelajaran. Yang kedua,
murid kurang faham sekiranya tiada unsur naratif yang boleh dikaitkan dalam hidup mereka sewaktu pembelajaran. Di sini mungkin pelajar perlukan dia bukan memerlukan teori saja, memerlukan implikasi dalam membuat sesuatu untuk menentukan deria dalam deria tersebut. Next. Untuk teori pelajaran, kami menggunakan teori pembelajaran kognitif. Teori merujukkan kepada penambahan pengetahuan dalam ingatan jangka panjang atau perubahan dalam skema struktur pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dilalui. Yang kedua, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya dalam bentuk struktur kognitif. Yang ketiga, sebagai contoh, seorang kanak-kanak akan menjauhi haiwan seperti kucing apabila mereka dapat pengalaman buruk seperti dicakar atau digigit. Next. Untuk pengaplikasian, kami menggunakan AD model, iaitu Analysis, Design, Development, Implementation dan juga Evaluation. Untuk analisis, kami mengumpul maklumat tentang keperluan pembelajaran, golongan sasaran dan juga konteks pembelajaran. Contohnya, golongan sasaran ialah tahun 1. Yang kedua, mengenal pasti objektif pembelajaran, memahami dan mengenali deria manusia, mengetahui fungsi deria manusia dan menyedari kepentingan deria manusia. Yang ketiga, mengenal pasti golongan sasaran, iaitu murid tahun 1 dan mereka tahap pemahaman yang berbeza. Yang keempat, konteks pembelajaran, melalui pembelajaran sains melalui bahan digital menjadikan pembelajaran agar lebih menarik. Next. Untuk desain reka bentuk pula, saya merancang struktur dan strategi pembelajaran berdasarkan analisis sebelumnya. Yang kedua, merancang kurikulum, menyusun bahan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan dan tahap pemahaman murid tahun 1. Seterusnya, menentukan strategi pembelajaran menggunakan video animasi, menggunakan Canva ataupun Powtoon untuk memvisualisasikan konsep deria manusia dan Kahoot sebagai penilaian interaktif. Seterusnya saya akan pas kepada saudara Adli untuk slide seterusnya. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Adli daripada kumpulan 12 yang mana akan menyambung dari pembentangan daripada sahabat saya, Hafiz. Dan saya akan menerangkan mengenai apa teori yang digunakan ataupun model ID yang digunakan, iaitu dalam teori AD, yang mana teori AD seperti yang telah dinyatakan tadi mempunyai 5 cabang, iaitu Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Dan saya akan menerangkan mengenai Development yang ketiga, yang mana development ataupun pembangunan iaitu mengembangkan bahan pembelajaran berdasarkan reka bentuk yang dirancang. Dan pengembangan yang dilakukan melalui inovasi ini ialah dengan membuat video animasi yang menjelaskan konsep deria manusia secara sederhana dan menarik dengan menggunakan Canva ataupun Powtoon. Dan di dalam pembangunan ataupun development juga kami menghasilkan bahan penilaian yang mana menggunakan ataupun membuat kuis interaktif di Kahoot yang mencakupi konsep-konsep yang diajarkan. Seterusnya pelaksanaan, yang mana implementation ataupun pelaksanaan iaitu melaksanakan bahan pembelajaran dalam sesi pembelajaran sebenar. Kami melaksanakan bahan pembelajaran ataupun guru akan menyampaikan bahan pembelajaran melalui platform pembelajaran digital kepada murid tahun 1 dengan menggunakan video animasi yang akan disiarkan. Dan selain itu, kami melaksanakan penilaian menggunakan Kahoot untuk menguji pemahaman murid tahun 1 tentang konsep deria manusia. Seterusnya, penilaian ataupun cabang terakhir dalam model AD, iaitu evaluation ataupun penilaian menilai keberkesanan program
pembelajaran dan mengenal pasti penambahbaikan yang perlu dilakukan. Yang mana guru akan menilai keberkesanan program pembelajaran melalui penilaian pemahaman dan pencapaian murid melalui hasil penilaian di Kahoot dan respon terhadap video animasi yang telah murid-murid tonton. Dan selain itu dapat mengenal pasti penambahbaikan yang mana menggunakan hasil penilaian untuk menyempurnakan bahan pembelajaran dan strategi pengajaran untuk masa hadapan. Konsep dan kaedah pembelajaran digital. Dalam menjalankan tugas ini, penggunaan Canva dan Powtoon digunakan untuk menghasilkan video animasi yang mempunyai suara latar belakang ataupun voice-over supaya pelajar dapat memahami dan mengenali deria manusia, mengetahui fungsi deria manusia dan menyedari kepentingan deria kepada manusia. Seterusnya dibentangkan juga dalam slide ini iaitu papan cerita ataupun storyboard yang mana terdapat beberapa situasi dan saya akan menerangkan mengenai situasi pertama di dalam bilik darjah yang mana seorang guru memberikan penerangan kepada anak murid di dalam kelasnya mengenai bahagian tubuh manusia yang berkait dengan deria dan setiap fungsi deria rasa manusia. Dan di dalam gambaran ini nanti akan ada audio yang mana dalam menggunakan voice over beserta muzik situasi di dalam kelas. Guru akan memberikan penerangan setiap fungsi deria di tubuh manusia seperti yang boleh kita lihat yang mana manusia mempunyai 5 deria, mata untuk deria penglihatan, telinga untuk deria pendengaran, lidah untuk deria rasa, tangan ataupun kulit untuk deria sentuhan dan hidung untuk deria bau. Okey, dan seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya Izan untuk pembentangan seterusnya. Okay, terima kasih Adli. Saya Muhammad Izan dan saya akan sambung untuk storyboard. Situasi 2 akan menerangkan tentang fungsi deria melalui penceritaan yang berkisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Amira dan ibunya. Babak 1 bertempatkan di dapur yang mana dalam babak ini akan menunjukkan Amira menggunakan deria baunya untuk menghidu bau harum kek yang baru dibakar. Dan babak 1 ini akan memberi fokus kepada deria bau. Babak 2 pula akan bertempatkan di meja makan yang menunjukkan Amira menikmati kek yang manis dan suhunya sedikit panas setelah beberapa minit dikeluarkan dari ketuhar. Babak 2 akan menerangkan tentang deria rasa dan juga sentuhan. Babak 3 pula adalah rumusan bagi setiap fungsi deria manusia dan dalam babak ini ibunya menjelaskan kepada Amira bahawa melalui deria rasa dia dapat menikmati bau dan rasa kek yang enak dan justru itu ibunya menasihatkan supaya menghargai deria yang telah dikurniakan kerana tidak semua orang mendapat menikmati nikmat yang tersebut dan babak ini akan memberi satu kesedaran pada murid tentang kepentingan deria rasa. Untuk penilaian pula kami akan buat melalui Kahoot untuk menarik minat murid dan mendapatkan pelibatan daripada mereka supaya dapat mengenal pasti kelemahan untuk penambahbaikan bahan pembelajaran digital ni. Okey, ini adalah penilaian yang akan dilakukan pada akhir sesi pembelajaran. Yang berikut adalah contoh soalan seperti apakah fungsi mata, apakah deria yang digunakan untuk merasa makanan dan sebagainya. Jadi untuk hasil pembelajaran selepas di akhir tayangan video animasi kami, murid dapat mengenal pasti bahagian tubuh seperti mata, telinga, hidung, lidah dan kulit yang berkaitan dengan deria, menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan, menggunakan deria untuk mengesan objek contohnya seperti menggunakan mata untuk melihat dan hidung untuk menghidu, menjelaskan penggunaan deria lain sebagai ganti jika satu deria tidak berfungsi, contohnya seperti orang kurang penglihatan yang bergantung kepada deria sentuhan
dan juga bunyi untuk bernavigasi. Dan seterusnya, akhir sekali menjelaskan pemerhatian tentang diri manusia termasuk lakaran teknologi maklumat, komunikasi, penulisan atau lisan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Daripada kumpulan 12. Okey, terima kasih kumpulan 12. Okey, satu pembentangan yang agak lengkap dan saya kira memenuhilah keperluan dalam menghasilkan bahan pembelajaran digital nanti. Cuma bagi penilaian, penilaian tadi ada dinyatakan soalan yang akan digunakan bagi Kahoot. Cuma kita kena pastikan jenis soalan nanti. Macam mana soalan ni akan diaplikasikan kepada pelajar nanti. Kalau menggunakan Kahoot, jenis soalan macam mana? Supaya kita kena pastikan kesesuaian soalan satu lagi kita kena pastikan soalan kita ni apabila pelajar jawab dia akan menjurus kepada hasil pembelajaran ataupun menepati objektif pembelajaran yang telah kita nyatakan di awal pembelajaran. Baik, Doktor. Faham. Yang lain saya Jadi, tak ada masalah. okey, Cuma kiranya sama macam kumpulan lain juga. Untuk pembangunan nanti pastikan kalau boleh video tu di antara 5 hingga 10 minit saja. Kalau saya tengok kat sini daripada awak punya storyboard tu mungkin akan jadi panjang juga kan. Kalau boleh dalam range 5 hingga 10 minit lah. Terima kasih kumpulan 12. Terima kasih, Doktor. Teruskan dengan Okey, terima kasih Doktor. kumpulan 13 kumpulan terakhir kan. Betul, Doktor. Kumpulan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara? Dengar. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada kumpulan terakhir kumpulan 13. Okey, untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Dr. Wan, rakan ahli kumpulan dan rakan-rakan seperti sekalian. Okey, kumpulan kami terdiri daripada saya, itu Nur Wahidatul Munirah, Nur Sheila, Wan Amirul Adli, Nur Ain Zulaika, Nur Alia dan Nur Alia Natasha. Okey, untuk kumpulan kami, kami memilih konteks pelajar sekolah rendah iaitu subjek sains untuk belajar tahun 5 lah. Okey, unit yang kami pilih itu tajuk perubahan keadaan jirim. Kami memilih yang pertama iaitu murid boleh memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air. Okay, objektif yang kedua, murid boleh menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima ataupun kehilangan haba. Okay, yang ketiga, murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang perubahan keadaan jirim bagi air melalui lisan secara kreatif. Okay, itu objektif berdasarkan di SPK lah. Okey, untuk teori, kami memilih 2 teori iaitu teori kognitif dan teori sosial. Kenapa teori kognitif? Di mana teori kognitif itu sendiri akan menggalakkan murid untuk berfikir dan memahami bagaimana terjadinya perubahan jirim air dalam persekitaran itu nanti. Okey, yang kedua itu teori sosial di mana murid akan berinteraksi dengan guru, dengan rakan untuk dapatkan input-input dan maklumat dan idea bagaimana proses-proses perubahan jirim air itu berlaku. Okey, untuk seterusnya pembentangan kandungan pembelajaran digital, saya serahkan kepada sahabat saya, Tuan Amirul, silakan. Terima kasih Saudari Wahida. Selamat petang kepada doktor dan juga kawan-kawan. Kandungan pembelajaran digital yang kami akan laksanakan atau kami akan hasilkan adalah kandungan pembelajaran melalui video, animasi dan juga kuis. Aplikasi pertama yang kami gunakan adalah Canva. Dengan aplikasi Canva, kami dapat menghasilkan paparan slide yang menarik yang dapat merangsang minat pembelajaran murid. Seterusnya, kami akan menggunakan aplikasi CapCut. Tujuannya adalah untuk pengeditan video dan juga audio. Seterusnya adalah aplikasi yang ketiga, kami akan gunakan Powtoon untuk kami hasilkan paparan animasi yang dinamik untuk memudahkan pelajar memahami teori-teori atau memahami konsep-konsep yang sukar. Dan yang terakhir, untuk penilaian kami akan menggunakan quizzes
Kerana kuizer kita boleh hasilkan kuis-kuis interaktif dengan murid. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan sambung kepada model yang kami akan gunakan, iaitu model ASSURE. ASSURE. Saya akan pergi pada bahagian yang pertama, iaitu A, Analyze Learner ataupun Analisis. Kami akan kenal pasti latar belakang murid yang akan diajar dari segi tahap penguasaan, akses kepada teknologi dan juga lokasi pembelajaran. Murid yang kami akan ajar adalah dalam kalangan murid aliran perdana yang mempunyai intelektual tinggi dan sederhana. Murid-murid tahun 5 ini juga sudah terdedah kepada penggunaan teknologi. Oleh itu, mudah mereka bekerjasama dalam menjayakan sesi pembelajaran ini. Seterusnya kepada state standard dan juga objektif. State standard kenal pasti objektif pembelajaran yang selari dengan DSKP daripada Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga latar belakang murid tersebut. Jika murid pendidikan khas, kita tidak boleh sama standard pembelajaran dengan murid yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Kemudian yang ketiga, select strategies, technologies and media. Select teknologi, kami menggunakan teknologi seperti Canva yang mudah diakses oleh murid mengikut konteks murid aliran perdana dan mempunyai intelektual yang tinggi dan sederhana. Seterusnya, utilize teknologi. Utilize penggunaan, kami menggunakan tempoh masa video pembelajaran yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, bersesuaian untuk murid tahun 5. Kami tidak buat video melebihi 30 minit. Bagi mengelakkan murid mula hilang tumpuan, kami memilih aplikasi seperti Canva yang mempunyai akses untuk bahan pembelajaran yang menarik. Kemudian R, require learner participant. Kami menggalakkan penglibatan murid dalam sesi pembangunan bahan pembelajaran. Kami mengadakan sesi soal jawab dan Q&A di akhir video pembelajaran tersebut. Akhir sekali, evaluate dan revise. Kami menilai keberkesanan penggunaan teknologi dan bahan pembelajaran yang digunakan merujuk kepada hasil kuis dan maklum balas murid. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Sheila untuk membentangkan. Baik, terima kasih saudara Wan Amirul. Saya Nur Sheila Ishak akan sambung kepada idea dan storyline bagi bahan pembelajaran kita nanti. Kita ada 4 pecahan storyline. Storyline yang pertama, kita akan paparkan kepada pelajar-pelajar rakaman pendek persekitaran sebenar yang ada di alam sekeliling mereka. Contoh seperti awan, hujan, keadaan di mana penutup periuk nasi dipenuhi dengan titisan air. Juga contoh lain seperti kabus yang menutupi permukaan cermin mata seseorang apabila dia berada di tempat sejuk. Video permulaan ini kita akan selitkan sekali bunyi latar belakang yang ceria untuk menarik perhatian murid. Jangkaan tempoh untuk video permulaan ini adalah dalam 10 hingga 15 saat sahaja. Storyline yang kedua pula, kita akan paparkan 3 persoalan kepada murid. Contoh soalan yang kita paparkan adalah bagaimana terjadinya hujan? Apakah yang menyebabkan cermin mata seseorang berair dan basah apabila berada di tempat yang sejuk? Persoalan-persoalan ini akan menggalakkan semua murid termasuk yang mempunyai masalah kawalan tumpuan untuk lebih bersedia dan memberikan tumpuan dengan lebih baik. Masa untuk membuat storyline yang kedua ini adalah dalam tempoh 10 saat hingga 15 saat. Seterusnya, bagi storyline yang ketiga, kita akan paparkan animasi yang menjelaskan 6 jenis proses perubahan keadaan jirim air. Pada minit yang pertama, kita akan paparkan animasi berkaitan proses peleburan dan penyejatan, iaitu ketika berlakunya proses cecair menerima haba. Pada minit yang kedua, kita akan paparkan animasi berkaitan proses pembekuan dan kondensasi, iaitu ketika berlakunya proses cecair kehilangan haba. Dalam setiap proses tersebut juga, kita akan selitkan paparan pergerakan zarah bagi setiap jirim. Bagaimana pergerakan zarah dalam jirim pepejal? Bagaimana pergerakan zarah dalam jirim cecair? Dan bagaimana pergerakan zarah dalam jirim gas? Dari visual ini, murid dapat membezakan antara jirim pepejal, cecair dan gas. Setiap penjelasan dan animasi akan dipaparkan sekali sari kata di bahagian bawah skrin bersesuaian untuk murid
khasnya murid yang mempunyai intelektual tinggi tapi mempunyai masalah kawalan tumpuan. Storyline yang terakhir pula adalah berkaitan dengan simulasi interaktif. Simulasi interaktif dapat membantu murid untuk memahami topik pembelajaran. Berguna untuk murid kinestetik yang mana mereka perlu mempraktiskan sendiri apa yang dipelajari agar video yang dipaparkan sebelum itu lebih mudah diproses dan diingat. Dalam simulasi interaktif ini, murid dikehendaki menjalankan uji kaji di rumah. Murid diminta mengisi cawan berisi air, kemudian tutup cawan tersebut dengan apa-apa penutup. Biarkan cawan tersebut di bawah cahaya matahari. Selepas semalaman, murid dapat belajar proses penyedatan. Demonstrasi langkah demi langkah akan disertakan dalam sebelum membuat uji kaji tersebut. Dalam demonstrasi tersebut, kita akan gunakan arahan yang ringkas, padat dan jelas untuk pemahaman murid. Sari kata juga akan dimasukkan semasa demonstrasi itu. Font yang kami akan gunakan juga berwarna-warni dan ceria yang menarik perhatian mereka. Demonstrasi ini penting bagi murid yang mempunyai gaya belajar cara visual, memahami salah satu daripada proses perubahan jirim air iaitu penyejatan. Uji kaji ini juga penting bagi persediaan murid untuk subtopik mereka yang seterusnya iaitu subtopik awan dan hujan. Seterusnya, saya serah kepada saudara Amirul untuk membentangkan bagaimana kami akan membuat penilaian tentang tahap pemahaman murid sama ada objektif pembelajaran kami itu tercapai atau tidak dan apakah cara dan bagaimana maklum balas akan diperoleh dan digunakan nanti. Baik, terima kasih kepada saudari Sheila. Seterusnya saya akan membentangkan tentang penilaian dan juga pentaksiran. Okay, penilaian dan pentaksiran yang kami akan lakukan adalah berdasarkan menggunakan kaedah gamifikasi iaitu quizzes. Yang mana quizzes ni membolehkan pelajar dinilai tahap kefahaman berdasarkan markah soalan yang terkumpul. Penggunaan medium ini dapat membantu guru menghasilkan bahan penilaian yang interaktif dengan cara guru membuat kuis yang menarik dan menghiburkan untuk pelajar. Seterusnya, pemantauan boleh dilakukan secara terus semasa proses PDPC berlangsung. Dan guru dapat memberi maklum balas kepada murid terhadap jawapan yang diberi oleh murid selepas proses PDPC. Kepelbagaian bentuk quizzes dalam quiz dalam quizzes mampu menarik minat murid untuk belajar. Jadi di sini adalah contoh paparan soalan quiz di quizzes dan soalan boleh dipelbagaikanlah dalam pelbagai konteks. Seterusnya, hasil pembelajaran. Murid boleh memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti. Hasil pembelajaran yang kedua, murid boleh menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Dan hasil pembelajaran yang terakhir adalah murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang perubahan keadaan jirim bagi air melalui lisan secara kreatif. Dan itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Kami akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kumpulan 13. Okey, kumpulan yang terakhir betul kan? Okey, daripada pembentangan tadi saya melihat secara keseluruhannya untuk kumpulan 13 ni dia sudah mencakupi keperluan yang diperlukan dalam membangunkan bahan pembelajaran digital. Cuma kat sini mungkin dari segi penggunaan ID, okey, penggunaan ID sepatutnya kalau boleh kita detailkan sikit. Yang ni umum. Okey, mungkin masa explanation tadi dah diterangkan, tapi dari segi untuk pembentangan ni sepatutnya kita nyatakan kat sini. Contohnya yang awak guna Azure ni, apakah yang analyze tu kan, apa yang analyze yang awak buat dekat awak punya bahan pembelajaran yang akan dihasilkan nanti. Okey, kalau boleh nyatakan kat sini. Okey, dalam penerangan tadi saya dengar ada, tapi kalau boleh dekat slide pun kita nyatakan apa yang kita buat. Okay, baik Doktor. Boleh Ya, Doktor. saya rasa okey, tak ada masalah. Memang sudah memenuhi lah keperluan untuk menghasilkan bahan pembelajaran digital.
Okey, terima kasih kumpulan 13. Terima kasih doktor. Okey, okey, terima kasih semua di atas pembintangan yang begitu baiklah bagi saya kan. Semalam baru belajar, hari ini dah buat pembintangan. Okey, dan pembintangan tersebut saya kira agak baiklah berbanding dengan tempoh yang kita belajar yang agak sekejap kan, dalam masa satu hari je. Okey, kita dah boleh membuat satu idea ataupun usulan untuk membangunkan bahan pembelajaran digital. Okey, cuma untuk komen saya tadi, komen saya yang sebelum ni terhadap beberapa kumpulan yang tidak memasukkan penggunaan ID. Okey, kalau boleh ubah. Okey, ubah, masukkan ID tu, nyatakan ID apa yang awak guna, nyatakan dia punya step bagi ID tu apa yang kita laksanakan. Okey, kemudian boleh upload semula pada form yang saya bagi sebelum ni. Okey, satu lagi komen saya mungkin pada animation lah kan. Animation tu, okey, kalau kita nak hasilkan animation, pastikan menggunakan tool yang betul lah supaya animation tersebut berjaya difahami oleh pelajar. Kan, boleh refer dulu dekat yang dah ada dekat YouTube kan. Yang lain saya rasa tak ada komen. Saya pada tanggapan saya semua dah faham kan macam mana nak hasilkan bahan pembelajaran digital kan. Mungkin ada yang kat sini pernah ada pengalaman untuk hasilkannya. Okey, jadi yang selainnya mungkin tak ada pengalaman lagi. Nanti boleh berbincang lah kan, boleh berkongsi idea macam mana nak bangunkan ataupun nak menggunakan kaedah apa ataupun tool apa yang terbaik untuk membangunkan bahan pembelajaran digital. Okey, itu je komen saya, ringkas je. Jadi sekarang ni apa langkah kita? Okey, dah ada idea, usulan tadi, idea dah ada. Okey, dah tahu nak buat konten apa, dah tahu nak guna tool apa. Okey, langkah yang seterusnya sekarang ni adalah untuk membangunkan bahan pembelajaran tersebut. Okey, masa dia adalah, saya cakap semalam, awak kena siapkan sebelum ataupun bukan di akhir lah, di akhir pertemuan pertama ni, bermula daripada pertemuan pertama ni sampai ke sebelum pertemuan kedua. Maksudnya pada pertemuan kedua, bahan pembelajaran digital tu telah siap dihasilkan. Okey, sama juga macam yang slide pembentangan ni, awak kena submit juga. Okey, kena submit juga link sebenarnya, link ataupun pautan kepada video. Saya expect semua buat video kan. Kalau tak ada yang bukan buat video, nanti inform saya. Okey, mungkin nak submit courseware kepada saya kan. Saya expect semua yang buat video. Dan video tersebut akan diletakkan pada YouTube. Ada di sini yang nak buat selain daripada video. Saya nampak daripada pembentangan tadi, semua video kan. Kalau video, nanti saya akan bagi link sebelum pertemuan kedua tu, awak dah submit link tu dekat Google Form yang saya bagi nanti. Okey, boleh faham kemudian bila kita masuk pada pertemuan kedua, akan ada pembentangan tentang bahan pembelajaran yang telah awak hasilkan tersebut. Okey, ada soalan untuk yang ni? Doktor, saya nak tanya boleh? Ya. Kan kita kan kena buat video. Selain video tu kita kena buat penilaian kan. Contoh macam ada yang buat Kahoot, ada buat wall. So kita kena submit juga ke link dia. Word war dengan Kahoot ataupun penilaian tu, biasanya penilaian tu ditunjukkan selepas pembentangan. Maksudnya kita tunjukkan secara live lah. Okey, dah habis pembentangan, awak buka, kalau guna word wall, kalau guna Kahoot, buka Kahoot dan tunjuk macam mana penilaian tersebut dilakukan. Penilaian tu biasanya tunjuk live. Cuma untuk video je perlu submit link. Okey, terima Okey, kasih jelas. Okey, ada Cikgu. soalan lagi?
Doktor nak tanya, kiranya untuk presentation kita akan buat video ataupun presentation sebenarnya live, kita punya slideshow tu dalam video. Saya confuse sikit tu. Untuk pertemuan kedua. Betul. Okey, pertemuan kedua ni, okey, dalam masa sekarang ni awak kena hasilkan bahan pembelajaran digital, betul kan? Betul. Okey, bahan tersebut awak hasilkan menggunakan apa? Output dia apa nanti? Video kan? Menggunakan video, betul. Okey, video tu nanti awak kena submit pada link yang saya akan bagi, Google Form lah. Okey. Okey, sebelum nak submit tu awak submit link je. Video tu awak kena letakkan dekat YouTube. Okey. Okey, bila awak dah submit link, pada pertemuan kedua nanti kita akan ada pembentangan. Pembentangan tu macam sekarang ni. Semasa pembentangan tu awak akan tunjukkan video tu. Okey, faham. Okey, Faham, untuk Doktor. pembentangan kedua tak perlu slide. Tak perlu sediakan slide. Just tunjukkan awak punya bahan pembelajaran digital sahaja. Okey, faham tak? Faham, Doktor. Dan awak tunjuk assessment. Assessment kalau guna Kahoot tadi, awak login pada Kahoot, awak tunjuklah secara live semasa pembentangan tu macam mana soalan-soalan yang ada dalam awak punya penilaian. Okey, jelas ah? Jelas? Jelas, Doktor. Jelas. Okey. Doktor. Sebenarnya ada juga kumpulan pelajar yang sebelum ni dia sediakan slide. Okey. Kalau nak sediakan slide boleh je. Tapi semasa nak tunjukkan bahan yang telah awak hasilkan tu, itu mungkin awak play je pada dia punya link pada YouTube tadi. Mungkin dia nak macam mana nak recap balik apa yang dibuatkan. Dia nak tunjuk nama kumpulan dia, kemudian dia nak tunjuk dia punya hasil pembelajaran. Okey. Kalau yang tu dia nak asingkan dalam bentuk slide, tak apa. Tapi saya tak wajib lah untuk orang buat slide semua. Okey, jelas? Jelas, Doktor. Terima kasih. Okey, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Nak tanya, Ya. slide tadi kan ada yang pembaharuan. So, Ya. last hantar esok je slide tu. Kalau Yang ada pembaharuan lah. Okey lah, saya bagi sampai hari Sabtu boleh? Hari Sabtu. Boleh, Doktor. Paling lewat hari Sabtu. Sabtu ni lah. Ya, Sabtu ni. So macam kita orang punya tadi macam konten tu doktor suruh macam kecilkan sebab terlalu panjang video maybe. Edit jugalah pembaruan tu kan? Ya, pula sikit. Oh, okey. Okey, sebaiknya nanti ni kan idea yang awak buat sekarang ni untuk bahan pembelajaran digital nanti adalah daripada idea yang sama. Kan, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang awak kena ubah. Maksudnya awak tak nak sama dengan awak punya idea. Kan, kalau ada reason kena inform saya lah. Okey, kalau ada pertukaran apa kan, kena inform saya balik. Okey, kalau boleh sepatutnya nanti bahan yang awak hasilkan adalah sama macam idea tu. Idea ni maksud saya topik yang sama lah. Kalau dari segi mungkin animation tu, video tu tak sama, tak apa. Okey, dari segi konten tu sepatutnya sama lah. Topik ke kan, sepatutnya sama. Okey, ada lagi? Doktor, duration kita punya video tu minimum dengan maksimum berapa? 5 hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit, okey. Ya, Doktor. sebaiknya. Doktor? Ya. Kan nanti kalau lepas buat pembaharuan slide tu, kena update baru kan? Ya. So nama tu kena tukar depan tu pembaharuan untuk senangkan doktor. Tak perlu. Saya akan ambil yang latest. Bila awak upload nanti saya akan ambil yang latest lah. Alright. Okay, thank you. Contohlah kita orang kan contoh ni masih dalam perbincangan tapi dia tu video dalam Powtoon dengan Animaker. So macam
So dua-dua video tu satu video tu tak lebih 5 hingga 10 minit ataupun um, uh, ataupun Keseluruhan. dua-dua tu contoh 5 yang itu paut tu 5 minit, yang animated tu 5 minit. So total 10 minit macam tu ke? Ya, total. Keseluruhan. Keseluruhan video yang kita application yang kita pakai tu semua sekali ialah 10 minit lah bila digabungkan. Ya, keseluruhan. Alright. Keseluruhan tu kalau Alright. boleh tak lebih daripada 10 minit. Kalau terlebih sikit pun tak apalah, saya tak kisah kan. Tapi kalau semua orang lebih daripada 10 minit, contohnya semua orang buat 15 minit kan. Nanti bila kita nak buat pembentangan nanti dia akan jadi lama. Kalau sekarang ni kita buat dalam 3 jam lebih kan. Nanti mungkin jadi 4-5 jam. Right. Okey, faham kan? Mungkin nanti akan bersambung kan. Tapi seeloknya kalau awak ingat semalam kan saya ada tunjuk satu video tu, macam mana fokus pelajar tu dia akan hilang kalau lebih daripada 9 minit. Kan kalau kita nak sustain fokus pelajar tu sebaiknya antara 5 hingga 9 minit lah. Tapi untuk kelas kita ni saya cadang video tu adalah antara 5 hingga 10 minit. Boleh? Kalau kata dalam proposal ataupun usulan tu awak nak guna tool yang berlainan, tak apa, tak ada masalah. Asalkan kalau boleh kekalkan topik tu. Yang paling penting topik lah kekal. Yang reason dia saya bimbang nanti bertindak dengan orang lain satu. Satu lagi daripada awak punya proposal tu, kalau dia berlainan, okay, macam mana kita nak kaitkan dengan awak punya usulan ataupun idea yang awak telah bentangkan pada hari ini. Okay? Okay, faham ah? Kalau video yang dihasilkan tu 4 minit kena potong akar ke? Tak ada, tak apa, boleh je. 4 minit boleh saya terima. 2 minit taklah kan. Tak pernah lagi orang buat 2 minit. Kalau 4 minit okey, saya terima je. Contoh kalau ni contoh je lah. Kalau video Powtoon tu 3 minit. Video dari animator tu 5 minit. Boleh lah kan? 3 Boleh, minit. asalkan total dia dalam tak lebih 10 minit. Alright. Faham. Doktor, saya satu lagi soalan nak tanya. Kiranya video yang kita akan share ni adalah compilation situasi 1 sampai situasi 4 atau 5 yang kita dah buat tadi lah kan? Ya. Pasal tu tadi masa pembentangan saya cakap kalau boleh kena kurangkan situasi tu supaya nanti mudah awak nak buat arrangement. Contohnya bagi memenuhi video awak ni sebenarnya nak memenuhi objektif pembelajaran kan. Macam mana awak nak susun tu ikut objektif tu. Jadi doktor, perlu ke masuk dalam video tu kita sebut lagi sekali standard pembelajaran, lepas Tak perlu. tu Tak perlu. tu terus kepada tajuk lah, tajuk yang kita pilih. Diorang tengah PPP. Dah salin dah. Kalau nak cakap yang tu awak cakap secara langsung je, secara ringkas je sebelum awak tunjukkan video tu, tapi secara ringkas je. Intro je lah maksudnya, intro sikit, lepas tu terus supaya pergi kita topik. ingat balik. Okey, supaya kita ingat balik apa video awak ni tentang apa. Okey, faham. Okey doktor, terima kasih. Okey, ada lagi? Masak apa tu? Ya. Satu sudah mencukupi, okey, tapi ada yang buat 2. Kebiasaannya ada yang buat 2 pun ada kan. Pasal apa? Pasal dia rasa 2 tu memenuhi keperluan yang dia ada untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi saya tak kisahlah 1 ataupun 2 kan. Kalau 3 tu saya rasa tak perlulah, 2 saja pun dah cukup. Kalau 1 pun boleh. Jadi saya sebenarnya galakkan 1 je. Tapi kalau orang dia buat 2 kerana dia nak memenuhi dia punya objektif pembelajaran dia, okey, saya terima je. Tak ada masalah.
Okey, nanti saya akan share apa dia kriteria dalam dia punya rubrik nanti untuk kandungan kandungan bahan pembelajaran digital juga pembentangan. Pembentangan sebenarnya sama je. Okey, dari masa ke semasa saya akan update. Okey, saya akan update lah kan. Nanti sekarang ni mungkin saya tak share lagi form, Google Form tu untuk awak submit link. Nanti bila hampir pada pertemuan kedua ataupun pada pertemuan kedua saya akan share. Dari semasa ke semasa ni, semasa nak develop, ada nak tanya soalan ke apa, boleh bertanya dekat group. Boleh kelas? Boleh Okey. Boleh. Boleh. Okey.